Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa as-sa'ba idza syi'ta sahla. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Minta maaf lambat sikit dah, saya daripada Penang tadi lambat sikit. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Yang saya tanda muka surat 112 nombor 1 ke nombor 2 hari ni. Nombor 1 baik, kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Jawi muka surat 112 tuan-tuan, nombor 1 tu. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Jelasnya tugas-tugas Rasul itu dapat disimpulkan di situ. Jadi yang pertama, menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutu dengan suatu yang lain. Baik. Jadi yang ni tugas yang pertama, iaitu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah ni maksud dia jangan mensyirikkan Allah lah, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab tu kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Makna dia tuan-tuan, sembah Allah semata-mata dalam ibadah. Siapa yang mensyirikkan Allah dari segi akidah dia, dalam ibadah dia, jadilah musyrik. Seperti mana kita baca orang kafir-kafir yang terdahulu tuan-tuan. Kita baca tentang Abu Jahal, tentang Abu Lahab, Utbah, Syaibah, Al-Walid bin Mughirah. Ini musuh-musuh yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita baca dalam sirah, mereka tetap bersumpah demi Allah, tidak, demi Allah. Kita baca sirah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, demi Allah. Kerap tuan-tuan boleh buka mana-mana kitab sirah, Rahikul Maktum ke Bidayah wa Nihayah ke Tabaqah Ibnu Sa'ad ke Tarikh Al-Umam Imam Wal-Muluk ke Imam Tabari dan sebagainya. Bila kita baca tentang kafir musyrik ni ataupun masyarakat Arab jahiliyah ni bersumpah dengan nama Allah, tapi mereka musyrik. Sebab mereka bersumpah dengan Allah, tapi dalam masa yang sama ada syarik bagi Allah, dia panggil syarik. Syarik ni maksud dia jadi pertengahan antara kita dengan Allah ataupun sebanding dengan Allah. Jadi siapa dia? Berhala-berhala itulah, Lata dan Uzza. Mereka bersumpah dengan Allah, tapi dalam masa yang sama mereka juga bersumpah dengan Walad wal Uzza. Demi Allah, kadang-kadang mereka sambung demi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza tu berhala yang besar yang berada di Arab masyarakat jahiliyah. Jadi seolah Lata dan Uzza ni juga ada power macam Allah ataupun kurang sikit, tapi syarik bagi Allah, sekutu bagi Allah. Itu panggil musyrik. Walaupun hujung dia kata kuasa Allah lah, hakikatnya Allah lah, memang hakikatnya Allah, tapi bila ibadah itu kita bagi pada yang lain, itu syirik tuan-tuan. Macam orang kita panggil satu riak kan, syirik. Syirik dia ada dua. Pertama syirik akbar, syirik yang besar, yang tadi lah, mengatakan Allah ada sekutu bagi Allah ataupun yang sebanding bagi Allah. Itu musyrik tuan-tuan. Kita tengok macam orang Kristian, dia percaya pada Allah tuan, God, percaya. Tapi Nabi Isa ni anak Tuhan, power pun macam Tuhan, pasal dia anak Tuhan. Itu yang jadi masalah tu.
Percaya pada Allah, okeylah, ambil betul lah tu. Percaya pada Allah, hakikatnya memberi bekas Allah. Betul lah tu pegangan dia tu. Tapi ada juga yang super power macam Allah ataupun menjadi penengah antara kita dengan Allah. Ini bahaya tuan-tuan. Ataupun sebagai orang Yahudi, waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair ini anak Allah, sebahagian orang Yahudi. Percaya Allah Maha berkuasa menjadikan langit dan bumi, Allah Ta'ala yang berkuasa mutlak. Okey, betul lah. Tapi bila dia tambah pula Uzair anak Allah, walaupun Uzair itu Nabi, tapi dia kata dia anak Allah, sesat. Itu kita kata jangan mensyirikkan Allah. Maksud dia apa? Dalam kita duk menyembah Allah ni, dalam duduk kita beriman Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa, maha berkehendak, maha melihat, maha mendengar dan segala sifat sempurna yang tidak terhingga. Tapi ada pula orang yang ada kuasa ketuhanan. Ini bahaya. Kalau tuan-tuan pernah tengok cerita apa? Thor kan? Thor orang putih yang ada apa? Hammer tu kan? Hammer tu. Tuan-tuan, itu adalah kepercayaan masyarakat Yunani kuno, tuan-tuan. Boleh baca. Masyarakat Yunani, tuan-tuan tengok cerita Thor tu, tuan-tuan. Thor tu, Thor, betul ke? Thor kot. Yang ada apa? Hammer lah, dia punya hammer. Hammer dia tu orang tak boleh angkat, dia yang boleh angkat. Dengan Captain America, orang boleh angkat tau. Tuan-tuan, cerita tu memang cerita daripada Yunani kuno. Thor dengan adik-beradik dia ni, dia adalah manusia yang diberi divinity, power ketuhanan. Ini cerita Yunani kuno, tuan-tuan. Ini cerita ribu tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah ada dah benda tu. Ada yang kontrol hujan, kontrol ni, kontrol dah macam-macam kontrol, tuan-tuan. Dia manusia, tapi Tuhan bagi dia power. Divine kita panggil. Dewa kita panggil dewa, tuan-tuan. Dia bukan Tuhan, dewa lain, Tuhan lain. Tuhan ni super power, Tuhan kuasa mutlak, tapi dewa ni ada kuasa macam Tuhan. Itu syirik, tuan-tuan. Ataupun orang bubuh nama wali ke, tuan-tuan, yang boleh kontrol hujan, boleh kontrol kemalangan, boleh kontrol rezeki. Jangan buat masalah dengan wali ni, nanti barang beli tak sampai. Dia nak pergi ke situ. Dia nak pergi merepek ke situ, tuan-tuan. Tuan-tuan, mana ada benda ni semua dalam Islam. Jangan ada syirik. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan dah. Banyak kali saya sebut kat tuan-tuan, manusia pada zaman Nabi Adam alaihi salam semua menyembah Allah. Cuma seorang saja yang tersesat, iaitu anak Nabi Adam, Qabil kan? Qabil bunuh adik dia Habil. Jadi tuan-tuan kena ingat, Qabil dengan Habil ni dia bukan bahasa Arab, bahasa dulu, bahasa yang dah tak ada dah pun. Qabil, eja dia Qaf alif ba lam, bukan balam. Kalau Qaf alif ba lam, Qabil tu bahasa Arab. Qabil maksudnya orang yang menerima, Qabil. Tapi Qabil anak Nabi Adam tu, eja dia Qaf alif ba ya lam, jadi ya. Qabil. Tu eja dia. Makna dia Allahu a'lam. Satu lagi Habil. Ha bulat tu, alif ba ya lam. Habil. Ha alif ba ya lam. Habil. Qabil sesat. Dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan Qabil ahli neraka, yang bunuh adik dia tu kan. Cerita panjang lah, tuan-tuan. Zaman Nabi Adam beriman, zaman Nabi Syis beriman, zaman Nabi Idris beriman. Mai zaman Nabi Nuh, dia jadi haru dah. Dia sembah berhala. Pada Nabi Adam beriman, tidak ada berhala, tuan-tuan. Dalam sejarah tamadun manusia mana ada berhala sebelum zaman Nabi Nuh AS. Lepas zaman Nabi Nuh, jadilah sembah berhala sampai hari ini. Siapa berhala tu yang disebut dalam surah Nuh tu, yang kaum dia pesan kan, bila Nabi Nuh, Nabi yang paling panjang berdakwah. Sebab syirik yang pertama berlaku zaman Nabi Nuh alaihi salam, dah jadi syirik. Mereka ni bukan tak beriman pada Allah, beriman pada Allah, tapi ada pula power yang macam Allah. Tu dia pergi ke situ. Tuan-tuan, saya pernah sebut kat tuan-tuan banyak kali dah. Saja saya sebut lagi sekali ya, tuan-tuan, ulangan ni. Dia jadi syiriknya apabila zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, kaum dia duk pesan kan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Janganlah, dan apa,
Pemimpin kaum Nabi Nuh kata, jangan tinggal Tuhan kamu. Jangan kamu tinggal Wad, Suwa, Yarus, Ya'uq, Nasr. Jangan tinggal 5 ni. Siapa 5 ni? Hum asma rijalin salihin min qaumi Nuh. Tuan-tuan buka mana-mana tafsir, kata Ibnu Abbas, 5 ni adalah wali-wali pada zaman Nabi Nuh. Ni wali semua. Berhala yang pertama disembah di bumi bukan pokok, bukan matahari, bukan rimau, bukan buaya, tapi wali yang dianggap ada divinity, ada power ketuhanan. Yang bila dia mati 5 ni, mati Wad, Suwa, Yarus, Ya'uq, Nas, bila mati ni, Iblis ni dah lama dah fikir macam mana nak bagi sesat anak Adam ni, lama dah. Dan Iblis ni tuan-tuan, bijak lah tuan-tuan. Sebab tu kita makruh hina Iblis kan. Ingat makruh kan. Bodoh Iblis. Makruh tuan-tuan. Makruh. Celaka Iblis, makruh. Tak disuka dalam agama. Bukan pasal apa? Sebab kita diperintahkan oleh Allah memohon perlindungan dengan Allah, bukan maki hamun dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam tu. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Nampak? Baca Quranmu minta lindung dengan Allah. Minta lindung dengan Allah. Kita diperintahkan minta lindung dengan Allah, bukan maki hamun dia. Makruh maki hamun. Baik tuan-tuan. Iblis tengok macam mana nak bagi sesat. Tengok bila mati 5 ni, dia pergi tawaf kubur ni kan. Tawaf. Iblis tengok ada peluang. Iblis kata, apa nak buat patung? Masa ni belum ada larangan buat patung. Iblis buat patung sebiji. Dia kata boleh lah. Dia buat patung sebiji kat tempat mereka berkumpul. Jadi mereka pun tak main dah kubur. Tidak duk pergi tawaf kubur. Duk pergi kubur, tawaf apa semua kan. Sayang kan. Baguslah sayang pada wali tu. Kemudian bila dah Iblis buat satu patung kat mereka sebiji, free pula tu. Siapa tak suka free tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, mereka pun dah tak pergi dah kubur. Mereka duduk di tempat mereka berkumpul. Mereka kumpul ramai-ramai, ada patung. Pengikut Wad ada patung Wad, pengikut Suwang ada patung Suwang, dan seterusnya. Selang berapa tahun, mungkin puluh tahun, mungkin ni Iblis betapa bijak dan sabarnya dia. Sabar dan bijak. Dia biar lama dah berpuluh-puluh tahun, dia main kali kedua. Benar tak aku buat gambar seorang satu free. Tuan-tuan, mana ada orang dalam dunia ni tak suka free tuan-tuan? Majanan, free of charge. Semua orang suka free tuan-tuan. Jadi free, semua pakat seronok lah dapat free. Dapatlah mereka patung seorang satu kat rumah. Iblis biar. Kali ni Iblis biar sampai mereka mati, datang cucu mereka dan ilmu tu hilang. Kali ni Iblis biar mungkin lama, sebab orang dulu umur panjang. Mungkin Iblis biar 200 tahun, mungkin 300 tahun, 400 tahun Iblis biar. Ada berhala dekat tempat berkumpul, dan tiap-tiap rumah mereka ada berhala. Wa tanassakhal ilm, sampai hilang asal yang ada berhala tu, pengetahuan asal tu, iaitu menghormati kan, sayang pada mereka punya wali ni. Bila dah hilang ilmu, jadilah tanda saling tanya menanya, tasaul. Pasal apa ada berhala ni kat rumah kita? Pasal apa ada berhala ni Pasal apa ada berhala ni? Iblis pun peluang. Ini yang aku tunggu selama ini. Hanya itulah Iblis, seronok Iblis. Maka Iblis pun mai balik dalam rupa orang. Hampa nak tahu dah, Tok Wan hampa dulu-dulu sembah patung ni lah. Wa biha turzaqun, pasal berhala-berhala ni lah hampa dapat rezeki hari ni. Wa biha tumtarun, pasal berhala-berhala ni lah hujan duk turun. Itu yang sembah. Ubidat, disembah sampai hari ni. Tak kira lah dalam apa-apa agama, kerana melampau. Okey, itu tuan-tuan yang pertama. Yang kedua, tauhid yang kedua tuan-tuan. Yang ni kita kena berhati-hati. Kita kena mentauhidkan Allah dalam niat tuan-tuan. Tadi dalam ibadah, jangan kita sekutukan Allah. Sembah berhala, kononnya menyembah Allah sebagai perantara, ni syirik tuan-tuan, kufur. Ini mentauhidkan Allah dalam niat. Oh, yang ni berat tuan-tuan. Jangan mensyirikkan Allah dalam niat. Dalam ibadah jelas. Saya yakin tuan-tuan, di Malaysia ni alhamdulillah tuan-tuan, tak ada lah saya tengok ada orang yang pergi sembah kubur, tak ada. Kok ada orang Islam nak pergi sembah patung berhala, tak ada. Tapi kalau tuan-tuan pergi di India, tuan-tuan pergi di Afrika, tuan-tuan tengok Allah, sedih tuan-tuan. Banyak golongan-golongan yang mana tersasar tuan-tuan.
Bukan minta kat Allah, minta kat kubur boleh. Minta direct terus. Tuan-tuan boleh pergi di India, Kombrelwi ataupun di Afrika. Kalau hujan tak turun, pergi kubur wali. Wahai Syekh, turun hujan. Hujan tak ada. Minta terus kat kubur. Ada. Wahai Syekh, minta terus penghuni kubur. Ini mana boleh tuan-tuan? Syirik. Syirik besar. Wahai Syekh, tolong turun hujan. Mana boleh? Ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Di Malaysia tak ada tuan-tuan. Tapi pernah jadi sekali tuan-tuan. Pernah jadi sekali di Terengganu. Di kubur seorang ulama sufi besar di tanah air kita, iaitu orang yang pertama yang menterjemah kitab Al-Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Skandari. Yang terjemah kitab ni, tuan-tuan bisa dengar kitab Hikam. Ni kitab tasawuf yang kita boleh kata aras tinggi lah. Bahasa-bahasa dia yang cantik dan agak mendalam makna dia. Banyak ulama huraikan. Jadi yang pertama terjemah menurut sebahagian pengkaji lah, orang yang pertama terjemah dalam bahasa Melayu adalah Tok Ku Pulau Manis daripada Terengganu. Makam dia ada di Terengganu. Jadi ada orang pergi kubur dia minta tuan-tuan, ada sekali. Tapi bukan minta hujan, bukan minta rezeki, minta nombor ekor tuan-tuan. Ni kreatif orang Melayu kan. Bukan minta hujan, minta nombor ekor. Tapi dia pun sesat dalam tu, tak boleh keluar. Sampailah orang jaga makam jumpa dia baru boleh keluar. Baik tuan-tuan. Yang kedua, tauhid dalam niat. Tauhid dalam niat ni tuan-tuan, jangan syirik kecil. Syirik kecil ni apa? Riya. Ini bahaya. Yang ulama kata fadzalikal bahru la sahilalah. Syirik kecil ni, syirik dalam niat ni adalah seperti lautan yang tidak ada tepi luas. Qalla man yanju min, sikit je yang selamat. Sebab tu bila kita beramal betul-betulkan niat. Dia apa benda syirik? Kita beramal kerana Allah, tapi dalam masa yang sama ada benda lain juga. Dia sekali tuan-tuan. Pasal buat semayang kerana Allah dan nak orang puji. Dia sekali jalan. Sekali jalan. Itu syirik tu. Kenapa baca Quran? Kerana Allah dalam masa yang sama supaya orang puji aku pandai baca Quran. Dia sekali. Kenapa derma banyak-banyak ni? Kerana Allah dalam masa yang sama juga aku nak orang puji aku ni dermawan. Dia ada dua syirik tu. Ini bahaya, orang tak nampak. Tuan-tuan, benda ni berat tak berat? Beratnya benda ni. Tuan-tuan tengok sekarang ni ada kelompok panggil apa? Eskatologi kan. Semangat mengkaji tentang Dajjal. Sana Dajjal, sini sistem Dajjal, Dajjal sana, Dajjal sini, semua Dajjal tuan-tuan. Tuan-tuan tak apalah, kita risau tentang Dajjal kan. Kita risau tentang Dajjal. Pernah satu ketika sahabat Nabi SAW sembang bab Dajjal lah. Sembang bab Dajjal lah. Dahsyat kan Dajjal ni kan, fitnah ni. Yalah Dajjal kalau dia sebelum Dajjal keluar tuan-tuan, dia akan jadi kemarau 3 tahun. Tahun pertama hujan kurang 1/3. Tahun yang ketiga hujan kurang 2/3. Tahun yang ketiga hujan kurang, hujan tak turun langsung. Tahun ketiga hujan tak turun langsung. Tahun pertama kurang 1/3. Tahun yang kedua 2/3. Tahun yang ketiga habuk hujan pun tak turun. Berapa banyak manusia yang mati, banyak mana haiwan yang mati, berapa banyak pokok-pokok yang tak naik, padi langsung tak hidup lah tuan-tuan. Tahun keempat baru Dajjal keluar. Dahsyat tu. Bila Dajjal keluar, agak-agak Dajjal sampai dekat kubu gajah ni tuan-tuan. Sampai tak? Sampai. Semua tempat sampai tuan-tuan. Kecuali Mekah dan Madinah. Dia sampai sini, dia akan kata dia Tuhan. Kalau siapa yang menyembah dia, mengaku dia Tuhan, dia akan kata, wahai hujan turunkan hujan, wahai tanah keluarkan hasil. Keluar dengan izin Allah. Bukan kuasa dia, izin Allah. Ni ujian, fitnah tuan-tuan. Hujan turun, pokok pun naik. Yang mana yang tak beriman, hujan tak turun, pokok pun tak ada. Fitnah besar. Sahabat Nabi bincang tentang Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar. Rasulullah kata apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafa alaikum indi minad dajjal. Hampa nak aku beritahu hampa, ada satu benda yang aku sangat takut yang berlaku ke atas kamu lebih daripada Dajjal. Dajjal ni dahsyat lah. Dahsyat sungguh dah. Tapi Rasulullah kata ada satu benda lagi yang lagi aku takut jadi ke hampa lebih daripada Dajjal lagi. Dajjal nampak.
Kata sahabat Nabi SAW, bala, bahkan kami nak tahu benda apa yang sangat menakutkan tu. Dajjal dah takut, ada yang lagi takut. Kata Rasulullah SAW, asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil, syirik yang tak nampak. Macam mana tu? Ayyaqumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul. Rasulullah bagi contoh, ada seorang yang semayang dan dia panjangkan semayangnya, dan dicantikkan semayang dia. Dia semayang, dia cantikkan semayang dia. Dia baca sedap, lagu sedap-sedap, panjang. Pasal apa? Lima yara min nadharir rajul, sebab ada orang duk tengok. Okey, dia tengah semayang ada orang tengok. Oh, maka dia pun buat best. Ataupun yang semayang belakang dia ada orang kaya-kaya, datuk ke, tan sri ke, orang hebat-hebat, kenamaan, ahli politik ke, maka dia cantikkan semayang dia pasal ada orang tu kat belakang. Ini orang tak nampak. Ini lebih bahaya daripada Dajjal, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, kata dalam hadis yang ni Rasulullah ingatkan, Rasulullah kata ingat, jaga-jaga benda ni. Akhfa min dabibin namli, syirik kecil ni lebih tersembunyi daripada dabibin namli, semut hitam di atas batu yang hitam di dalam malam yang gelap. Bumi ni gelap gelita, ada batu hitam, semut hitam, tak nampak langsung. Syirik lagi tak nampak, syirik kecil ni. Sampai ada seorang sahabat Nabi SAW kata, bagaimana ya Rasulullah, kami nak minta lindung daripada syirik yang lebih kecil daripada semutnya hitam di atas batunya hitam di malam yang gelap. Kata Nabi SAW, qul, katakanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta lindung denganmu daripada mensyirikkan kamu dengan apa yang kami ketahui. Apa dia? Sembah berhala dan sebagainya. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuh, dan kami minta ampun pada benda yang kami tak tahu kena. Jadi jaga-jaga tuan-tuan dengan riak, tuan-tuan. Elakkan riak, tuan-tuan. Ini penting, tuan-tuan. Orang tak nampak. Nah, orang tak nampak tapi dia cukup bahaya. Dia punca riak, ulama sebut ada 3 punca riak. Punca riak ada 3. Yang pertama, hubbul mahmadah. Pertama, sebab dia nak orang puji dia. Ni nombor 1. Pasal manusia memang suka orang puji dia. Ataupun mungkin kita tak suka orang puji, tapi kita suka orang kagum dengan kita. Macam itulah. Ada kagum. Puji kat tu lah, tapi puji secara tersembunyi. Puji ni puji depan-depan. Ada orang dia tak suka puji dia, tapi dia suka orang kagum kat belakang. Kagum kat belakang. Saya ada satu orang bagi tahu saya. Dia kata kat saya, dia punya ada seorang sahabat tu lah, ustaz juga, mengajar. Dia kagum dengan ustaz ni, dan orang pun kagum. Sebab inilah ustaz yang pertama ni pun mengajar. Ustaz ni tak ambil duit. Duit tak ambil. Tuan-tuan bagi duit dia tak mau. Jangan bagi duit. Benda ni khilaf lah tuan-tuan, cerita panjang lah. Tapi saya dah sebut kat tuan-tuan, yang bagi duit tak bagi duit, ini sagu hati. Nama pun sagu hati. Kita tak mampu nak bayar ilmu, tuan-tuan. Ilmu ni bayar 10 juta pun tak boleh, tuan-tuan. Nama sagu hati je, tuan-tuan, nak bagi gembira ustaz. Sebab dia segi hukum asalnya, tuan-tuan, mengaji ni, ilmu ni, Imam Malik bin Anas, ketika mana Sultan Ja'far Al-Mansur panggil dia ke istana, so mengajar dalam istana, Imam Malik kata, al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu ni kita kena pergi cari dia, bukan ilmu mai cari kita. Hukum asal dia, tuan-tuan kena sewa van, pergi masjid tinggi mengaji kat rumah saya. Itu hukum asal dia. Ataupun di masjid tinggi. Tidak ada pernah ada dalam mana-mana sejarah, tuan-tuan, ustaz mai. Tapi tuan-tuan, disebabkan berlalunya masa, masyarakat pun jauh dengan ilmu dan sebagainya, tuan-tuan, semangat nak mengaji, mungkin ada kekangan, maka ustaz kena ambil inisiatif. Ambil inisiatif, ustaz yang mai mengajar. Sebab tu ada istilah sagu hati. Betul, sagu hati. Nama pun sagu hati. Nak bayar ilmu tak berbaloi, tuan-tuan, tak mampu pun kita nak bayar ilmu. Sagu hati. Ustaz dah main nak bagi seronok ustaz, macam tu je lah, tuan-tuan. Cumanya ada sebagai ustaz dia letak harga, ada sebagai ustaz dia tak letak harga. Betul tak? Dia letak macam tu. Ada satu ustaz yang sangat terkenal, tuan-tuan pun tahu dia.
Tuan-tuan kenal dia tuan-tuan. Semua orang kenal dia tuan-tuan. Tak pasti tuan-tuan daripada mana, Perak ke, Kedah ke. Ustaz ni Selama panggil dia. Adalah satu masjid di Selama tu. Tanya ustaz, nak bayar berapa kat ustaz? Ustaz ni bagus. Dia kata, saya ni tak kisah bayar apa pun. Tak kisah. Tapi biasanya orang bayar kat saya 20,000. 20,000 gaji jusasi tuan-tuan. Jusasi punya gaji 20,000 tu. Dia satu malam 20,000. Dia ingatkan nak bayar 12, dia minta 20. Panggil juga nak buat lagu mana tuan-tuan. Itu dia punya cara lah. Saya tak tahulah, mungkin kereta dia pakai minyak kapal terbang ke macam mana, kita tak tahu lah. Itu hak dia lah tuan-tuan. Itu pun cerita panjang lah tuan-tuan, perbahasan. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, sebab hukum asal dia memang kita kena pergi cari. Sebab tu kita baca balik tuan-tuan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Abu Daud. Tuan-tuan baca kisah dia buat. Dia akan rehlah. Sampai ada kitab Rehlah fi Talabil Ilm, jalan menuntut ilmu. Betul tak? Perjalanan menuntut ilmu. Kitab banyak. Sampai dia tulis kitab Khatib Al-Baghdadi. Tapi disebabkan zaman tuan-tuan nak mudahkan, maka ustaz main. Jadi nama bersagu hati, nak bagi ustaz seronok. Itu je lah pun. Ilmu tidak ada nilai. Kita tak boleh bayar dengan RM1 pun. Tapi tuan-tuan, nak ceritanya, ada seorang kawan saya lah, dia beritahu. Dia kagum dengan seorang ustaz. Dia main majak, orang bagi duit dia tak ambil. Tapi sebenarnya itu lebih bahaya sebenarnya. Sebab dia akan jatuh pada satu sudut lagi. Apa dia? Orang kagum, orang puji. Boleh jadi nak ke situ, nak orang puji. Bagus ustaz ni, bagus ustaz ni. Seperti mana yang kita baca hadis, 3 golongan yang mendapat masuk neraka sebelum orang sembah berhala. Orang sembah berhala tak masuk neraka lagi, dia pun masuk neraka dulu. Yang pertama mati syahid. Dia mati syahid ni, berjuang sampai mati. Kenapa masuk neraka? Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu berjuang? Aku berjuang di jalanmu ya Allah, untuk menegakkan agamamu. Kata Allah, kau dusta. Kau berjuang supaya dikatakan kau pemberani. Kat dunia dulu dah dapat. Hadis riwayat Imam Muslim tuan-tuan. Dunia dulu orang puji. Ada orang sanggup orang puji dia, walaupun dia menggadaikan nyawa dia. Banyak tuan-tuan. Bahawa banyak yang tiktokers yang duk ambil gambar kan di tempat-tempat bahaya, dan dia jatuh, dia mati. Ada ambil gambar nak buh TikTok main pistol, dia tertembak kepala dia di Rusia. Main pistol, bam, tembak. Orang sanggup bunuh diri untuk dapat pujian, dan dia masuk neraka. Orang sembah berhala tak masuk lagi, dia masuk dulu. Kemudian yang kedua kan, yang pandai baca Quran, sedap baca Quran. Baca Quran sedap. Allah Ta'ala tanya, apa yang kau perbuat? Aku baca Quran siang dan malam kerana-Mu ya Allah. Kata Allah, kau dusta. Kau baca Quran siang dan malam supaya dipuji, mengatakan kau ni pandai mengaji, qari, sedap suara, dan kau dah dapat. Masuk. Tuan-tuan nampak? Nombor 1 riak, kita nak orang kagum dengan kita. Walaupun orang tu tak puji, orang kagum di sebaliknya. Biar dia bertahu macam itulah. Kagum di sebalik itu sangat bahaya. Itu kata kecil, sangat kecil daripada semutnya hitam di atas batunya hitam. Yang ketiga kan, yang dermawan tu, tabung duit. Sini dia bagi 1 juta, sini 100,000, sini 200,000, sini berpuluh-puluh ribu. Bagus tak? Dia bukan cari duit, dia bawa keluar duit. Bawa keluar duit. Bukan dapat duit, dia bawa keluar duit. Mungkin juta, mungkin bilion, dia bawa keluar duit. Bila Allah Ta'ala tanya dia, apa yang kau perbuat? Orang yang sembah berhala tak masuk neraka lagi. Apa yang kau perbuat? Aku sedekah siang dan malam kerana-Mu ya Allah. Hadis ni menakutkan tuan-tuan. Sebab orang yang sembah berhala tak masuk neraka lagi, duduk di padang mahsyar. Hak yang ni masuk dalam neraka dulu. Apa yang kau perbuat? Aku sedekah siang dan malam. Ni habis berapa bilion kita tak tahu ni, bawa keluar duit. Kerana-Mu ya Allah. Kata Allah, kau dusta. Kau perbuat supaya dikatakan kau dermawan. Kat dunia dulu dah dapat, masuk neraka. Tuan-tuan tengok, nombor 1 orang jadi riak pasal nak orang puji, nak orang lihat, nak orang kagum, nak orang sebut, nak orang respect. Semua nak orang tuan-tuan. Nak orang dan nak orang. Ni nombor 1 tuan-tuan, paling bahaya. Yang kedua, khauful mazmah. Takut celaan manusia. Kemudian yang ketiga, watama fima fi aidin nas, pasal nak kekayaan dunia, nak harta yang ada di tangan orang lain. Baik.
Sebab apa tuan-tuan? Kalau ulama dulu-dulu tuan-tuan, sufi-sufi dulu yang reka hadis palsu tu, dia reka hadis bukan-bukan. Pasal apa reka hadis palsu? Bila dia baca hadis palsu, orang kagum. Baca ke ahli politik, raja, orang bagi duit. Tu yang reka hadis palsu tak berhenti tu. Nanti dia pergi jumpa raja ni, dia reka hadis palsu. Supaya apa? Reka hadis palsu supaya dia boleh ambil duit orang dengan menipu mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan kepada manusia agama Allah yang benar dan diredainya. Maksud dia tunjuk agama yang benar. Maksud dia macam mana nak semayang, macam mana yang nak puasa. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ajar tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu tarekat tuan-tuan. Kita tahu kan, bila kita tawaf 7 kali. Betul tak? Tawaf 7 kali. Tarekat ni dia tawaf. Dan yang cerita kat saya, pengikut tarekat ni lah, dia tawaf di Kaabah tu. Tawaf tu 60 kali dia tawaf. 60 kali. Sampai dia tak larat tawaf, sampai dia memuntah-muntah tuan-tuan. Baguslah ikut tarekat kalau tarekat tu tak sesat lah. Tapi yang pergi tawaf sampai 60 kali buat apa? Sebab dalam ajaran Nabi SAW kan 7 kali tawaf. Kenapa sampai 7 pasal apa? Sampai 60 kali. Saya pernah jumpa satu orang, dia sembahyang sunat lepas subuh. Tuan-tuan boleh sembahyang sunat lepas subuh tak? Lepas subuh sembahyang sunat. Lepas sembahyang subuh kita sembahyang sunat. Tak boleh kan? Tak boleh. Sebagai ulama kata haram, sebagai ulama kata makruh. Kan habis sembahyang subuh kita sembahyang sunat. Tak boleh. Dia kena tunggu apa? Terbit matahari dulu. Naik segala baru boleh. Lebih kurang dalam 28 minit setelah syuruk baru boleh sembahyang. Dia sembahyang sunat lepas subuh. Saya tegur dia, saya kata mana boleh sembahyang sunat lepas subuh. Dia kata apa? Takkan nak sembahyang pun tak boleh. Oh, dia kira gitu. Takkan nak sembahyang pun tak boleh, bukan maksiat. Nampak? Tuan-tuan, contoh yang lain. Kita sembahyang duha tuan-tuan. Sembahyang duha. Duha paling banyak berapa tuan-tuan? Paling banyak 12. Paling sikit 2. Tapi yang paling afdal 8 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan semangat buat pun buat 8. Buat 8 pahala lebih besar pada 12. Tak apalah tuan-tuan buat 12. Boleh tak tuan-tuan buat duha 14? Tak boleh, bid'ah lah. Dia jadi bid'ah, malah bukan dapat pahala, bid'ah yang dibenci gitu tuan-tuan. Duha hanya 12. Tapi waktu panjang. Daripada subuh, daripada syuruk sampai ke zuhur kan panjang waktu. Nak semayang apa lagi? Semayang sunat mutlak. Semayang sunat mutlak dia tak ada rakaat, dia tak ada bilangan. Sahaja aku semayang sunat, Allahu Akbar. Ataupun sahaja aku semayang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah. Ataupun niat dia sahaja aku semayang, Allahu Akbar. Tak ada limit. Asalkan pada buka waktu yang diharamkan. Boleh lah. Baik tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan segala perintah Allah dengan keizinannya. Baik tuan-tuan, yang kedua tadi saya sebut kat tuan-tuan, ibadah macam mana yang Nabi Muhammad SAW ajar. Satu lagi saya jumpa tuan-tuan, gong tarekat juga tuan-tuan, sebahagian tarekat ni dia ada hari dia ikut macam ajaran India tuan-tuan, ajaran Hindu. Dia panggil hari memutih. Tuan-tuan kalau kau orang Hindu, dia ada nama hari memutih. Hari memutih ni hari yang depa apa? Tak makan daging. Dia tak makan daging, makan sayur kan. Itu memang lama dah, ada ribu-ribu tahun tuan-tuan. Ada saya jumpa ni orang tarekat tu disebut depa juga ada hari memutih, makan sayur kan. Saya tak tahu tuan-tuan macam mana, adakah dia ambil pada ajaran Hindu, saya tak tahu. Tuan-tuan pernah tengok orang India kan yang depa angkat kavadi, orang Hindu. Kavadi tu kan yang dicucuk badan tu. Tuan-tuan yang pernah bersahabat dengan dia, tuan-tuan tanya, sebelum depa nak cucuk kavadi tu, depa bukan boleh tidur atas tilam, tidur atas lantai. Daging tak boleh makan. Banyak betul larang tu. Sebelum bau nak cucuk kavadi atas badan tu. Tapi saya pelik bukan apa, macam mana ajaran tu boleh. Kawan saya itulah, orang tarekat tu ambil ajaran tu masuklah agama ni. Saya pun pelik. Dia kata hari memutih. Ini pelik sebab Rasulullah SAW makan daging tak tuan-tuan? Rasulullah makan daging. Rasulullah makan daging unta, Rasulullah makan daging kambing, Rasulullah makan daging. Dan kita tak pernah dengar Rasulullah kata ada hari memutih. Kita tak pernah dengar. Melainkan dalam agama Hindu dia ada hari memutih. Jadi tuan-tuan ingat agama seperti mana yang Rasulullah ajar.
Lepas tu pula ada pula viral ustaz seorang tu. Ada tuan-tuan tengok di YouTube viral. Seorang ustaz tu kata apa? Siapa yang berjimak dengan isteri dia pada malam bulan Islam yang pertama. Kan bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, seterusnya lah. Malam pertama kalender Islam kalau berjimak dengan isteri, kalau malam tu mengandung disebabkan jimak tu, anak jadi bodoh. Dia kata bodoh, bahalul, bangang. Ustaz tu sebut. Saya tengok dekat ada kat YouTube. Bengong dia kata. Ustaz tu pakai serban bagus lah. Pakai serban cantik lah. Tapi dia kata berjimak dengan isteri pada malam. Saya tak tahu, saya tak tahu macam mana orang boleh ikut tuan-tuan. Ini benda yang mengarut tuan-tuan. Jadi malam pertama tu, kalau malam yang 13, 14, 15, anak jadi apa tau? Jadi yang ni 13, 14, 15 tu hari memutih kan, puasa kan, sunat puasa tu kan. 13, 14, 15 tengah-tengah. Tengah-tengah kan, hari yang tengah-tengah tu. Bulan mengambang kan, tengah-tengah. Dia kata kalau berjimak dengan isteri pada malam 13, 14, 15 tu, dapat anak jadi gay, lesbian. Okey, lesbian. Teruk betul je. Tapi gitulah mengajak serban jubah kemahiran tuan-tuan. Tapi kita pelik. Dia kata ulama dah kaji. Ni kaji tang mana tuan-tuan? Ulama mana sebut? Tuan-tuan, tak ada tasya'um dalam Islam. Mana ada tasya'um? Tasya'um ni maksud dia kita percaya sial tuan-tuan, akan jadi begini, akan jadi begini, akan jadi begini. Tak ada dalam Islam tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian yang ketiga, menyampaikan segala perintah Allah dengan keizinannya. Ini Nabi Rasul menyampaikan perintah Allah, menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, Nabi sampaikan. Itu disebut, Rasulullah sebut apa? Dalam Quran sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tak bercakap oleh apa? Nafsu. Yang cakap ni adalah wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia, sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, ini menunjukkan kita kena terima hadis Nabi tuan-tuan. Apa hadis Nabi tuan-tuan? Perkataan Nabi, pengakuan Nabi dan perbuatan Nabi. Ini menjadi ikutan kita tuan-tuan. Dan dalam Quran tersebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Kita duk baca ayat ni. Tiap kali maulid Rasul, ustaz akan baca ayat ni. Apa makna dia? Sesungguhnya, sesungguhnya pada diri Nabi SAW ada contoh teladan yang baik bagi kamu, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan banyak mengingati Allah. Makna dia Rasulullah contoh teladan tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan nak berzikir, nombor satu berzikir seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Ni kena ingat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil zikir yang bukan maksur daripada ulama, boleh. Tapi nombor satu adalah zikir daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang kata tak boleh, itu berat, kita bukan Nabi, ini keliru tuan-tuan. Keliru dan agak jauh lah tuan-tuan. Pesong ni, salah ni. Sebab apa? Kita nak tiru Rasulullah lah tuan-tuan. Macam tuan-tuan lepas sembahyang ni tuan-tuan, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 atau 34. Daripada mana? Daripada Nabi SAW. Nabi ajak subhanallah bihamdi subhanallahil azim kan. Dua perkataan yang ringan di lidah, berat dalam timbangan, dicintai oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Yang ni kita amalkan tuan-tuan. Yang Nabi ajak itulah yang terbaik. Lagi apa? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar kan. Ingatlah waktu malam Isra dan Mi'raj Rasulullah jumpa Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim pesan pada umatmu, perbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Itu tanaman-tanaman Quran. Inilah kita amalkan banyak-banyak tuan-tuan. Ada muzikir para ulama boleh tak? Boleh. Saya ada banyak ijazah tuan-tuan. Dipanggil hizib tuan-tuan. Hizib. Banyak saya dapat. Hizib Bahar, hizib Saifi, hizib apa? Ihtifa, hizib Ikhfa, daripada Abu Hasan Syazuli ada, daripada banyak ulama tuan-tuan. Saya dapat ni lagi panggil apa? Ijazah tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Ada berpuluh tuan-tuan hizib yang saya dapat. Saya amalkan sebahagian, ada sebahagian. Tapi nombor satu mestilah yang maksur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor satu, itulah yang paling afdal yang kita kena amalkan. Yang lain tuan-tuan, yang lain nombor dua. Sama juga selawat. Ulama bincang selawat apa paling afdal. Selawat kan ada banyak kan. Kita ada Ibrahimiyah, kita ada Tafrijiyah, kita ada selawat syifa, kita ada selawat hajat, macam-macam selawat tuan-tuan.
Kesimpulan dia tuan-tuan, dalam banyak-banyak perbincangan, kalau ada orang lah, kalau orang kata aku bernazar nak berselawat pada Rasulullah dengan selawat yang terbaik. Selawat yang terbaik. Dia bernazar, aku bernazar nak selawat dengan selawat yang terbaik. Selawat mana yang terbaik? Bincang, kesimpulannya majoriti ulama, selawat Nabi yang terbaik ni selawat yang kita baca dalam sembahyang tu. Itulah yang seafdal selawat. Pasal tu kita baca dalam sembahyang. Nah, itulah selawat yang paling afdal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ataupun kau tuan baca hujung pun tak apa. Dia ada riwayat baca dua. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini selawat Ibrahimiyah, inilah yang terbaik. Sebab sahabat tanya bagaimana nak selawat, Rasulullah ajak yang ni. Inilah selawat yang terbaik. Ada pun selawat yang lain boleh amal, boleh. Tuan-tuan nak amal tafrijiyah boleh, syifa boleh. Tuan-tuan nak amal banyak selawat tuan-tuan, boleh amal tuan-tuan. Saya ada lafaz selawat tuan-tuan nak dekat 100 tuan-tuan, yang saya dapat ijazah hampir 100. Tapi tetap juga kita kena sebut yang terbaik adalah selawat yang Nabi ajar. Jangan kita keliru tuan-tuan ataupun kita tersilap. Baik tuan-tuan, kemudian yang keempat, memberi peringatan dan amaran tentang balasan-balasan baik dan balasan-balasan jahat yang akan diterima di akhirat. Bagi tahu siapa yang buat dosa ni akan dapat apa, siapa buat pahala ni akan dapat apa. Macam tadi saya sebut kat tuan-tuan tadi tu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kan. Dua perkataan ni Rasulullah bagi tahu ni supaya kita semangat. Ni contohnya lah. Siapa yang dua perkataan yang ringan di lidah, berat dalam timbangan, dicintai oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tidak kita tak tahu, Rasulullah bagi tahu. Makna dia apa? Supaya kita dalam hidup ni ringankanlah lidah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya ingat saya pernah sebut kat tuan-tuan Ustaz Abdullah Khairi. Tuan-tuan kenal Ustaz Abdullah Khairi kat mana? Daripada Penang tu. Kan ada seorang hamba Allah tanya dia, Ustaz saya nak temu duga ni, bagilah doa temu duga. Kita tak pernah dengar doa temu duga. Dia minta bagilah doa temu duga. Macam mana nak temu duga esok ni? Jadi Ustaz Hari pun tak tahu doa temu duga. Saya pun tak tahu, tak pernah dengar doa temu duga ni. Jadi Ustaz Abdullah Hari kata, bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah ni ringan di lidah, berat dalam timbangan. Allah Ta'ala suka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan. Itulah Ustaz Abdullah Hari pesan. Dia pegang sungguh waktu temu duga tu. Dia ada bilik menunggu kan kat depan tu kan, duduk ramai-ramai, satu masuk seorang-seorang. Dia duduk dalam tu, orang duduk baca, betul tak? Orang duduk baca ni, macam-macam duduk baca. Kawan ni baca ni. Iyalah takut kena tanya kan, siapa Perdana Menteri, siapa Menteri Pertahanan, siapa Menteri ni, siapa Menteri ni. Semua kena tahu tu. Nanti temu duga tanya, tak tahu, tak dapat. Dia tak. Dia ketika itu dia duduk subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Moga Allah mudahkan urusan dia. Jadi tiba-tiba orang tuan-tuan pernah pergi temu duga kan, ramai dalam tu kan, mungkin ada 5-6 orang panel. Tiba-tiba orang panggil nama dia lah. Panggil nama dia, dia pun masuk. Sebab dia duduk, bila kena panggil tu, dia duduk berzikir gitu, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bila masuk, orang bagi salam, assalamualaikum, tapi dia gelabah tuan-tuan. Masuk tengok panel ramai, dia bukan bagi salam, dia sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dia sebut yang tu kuat-kuat, orang bagi salam dia silap, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi dalam panel tu ada seorang yang ada ilmu agama sikit. Dia ada ilmu agama sikit. Dengar kawan ni sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, maka panel dia tanya masa temu duga tu kan, pasal apa hang baca tu? Pasal apa baca tu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim? Dia pun kata sebab ini kalimah yang ringan di lidah, berat dalam timbangan, dicintai oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Lulus terus. Tuan-tuan janganlah macam tu pula. Zikir-zikirlah tuan-tuan. Tapi bila kita nak buat apa pun, kita kena ada persediaan lah. Baik tuan-tuan, kemudian bagi tahu juga balasan jahat. Buat dosa, apa balasan dia. Kemudian yang keempat, yang keempat. Jadi 4. Secara umumnya dia ada 4. Inilah tugas para Nabi. Ingatkan juga apa hukuman orang yang berzina, apa hukuman dia. Orang yang mencuri, apa hukuman dia. Dan seterusnya lah tuan-tuan. Orang yang merompak, apa hukuman dia tuan-tuan. Sampaikan hukum hakam.
dinyatakan di dalam Al-Quran, sampaikan tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, orang jual dadah. Orang jual dadah tuan-tuan, kalau dalam Islam pun hukuman dia. Orang jual dadah, hukum dia bunuh. Kalau mencuri, potong tangan. Memanglah kita dengar tuan-tuan, potong tangan ni macam keras. Tuan-tuan kena tahu tuan-tuan, dia sebenarnya hukuman ni dia tak ada kaitan dengan mana-mana parti apa, tak ada tuan-tuan. Disebut di dalam surah Al-Maidah, as-sariqatu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydahuma nakana minallah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan. Quran sebut. Tuan-tuan, saya bagi contoh tuan-tuan. Ketika mana di Arab Saudi dulu tuan-tuan, orang tak berani tawaf dulu. Sebab banyak pencuri, dia pakai macam perempuan, dia tutup mata tu kan. Dia bukan perempuan, lelaki. Jadi dia mencuri. Sampai orang nak tawaf tak berani. Ini cerita dalam 1 tahun 2 tahun yang lepas. Masa ni Arab Saudi pun tak buat hukuman ni. Tapi Arab Saudi pun fikir macam mana nak buat ni. Pasal orang nak tawaf tak berani. Banyak orang lelaki pakai macam perempuan. Maka Arab Saudi buat, tak apalah, curi potong tangan lah. Kita tengok lagu mana. Buat sungguh curi potong tangan. Selama 34 tahun tuan-tuan, 34 tahun dia buat hukuman tu, yang kena potong tangan hanyalah 17 orang. 17 orang. Dan kes mencuri hilang terus. Tuan-tuan tengok. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni tuan-tuan, kita nak jaga orang tuan-tuan. Saya bagi contoh tuan-tuan, banyak kes curi hujung dia jadi membunuh. Banyak tuan-tuan. Hatta di Bagan Serai pun ada. Dia kena ragut kan, ragut. Dia tak bagi ragut, jatuh, mati tuan-tuan. Bawa banyak kes tuan-tuan, asalnya dia nak mencuri tapi hujung dia bunuh. Banyak kes tuan-tuan. Banyak kes. Kalau di Kuala Lumpur tu banyak, ada seorang yang viral datuk tu kan, yang di Bangsa tu datuk tu. Baru lagi dalam tahun ni tuan-tuan, mencuri, 2 orang masuk, merompak ikat. Dia tak bagi ambil harta dia. Dia petetak dia, mati dia. Asalnya nak curi dia. Tapi mula nak mencuri. Tapi bila dia tak dapat peluang, bunuh. Dia lah bungsu. Dia curi, orang perempuan pakai emas kan. Tapi dia pakai apa? Zulin ke apa? Zulin tak? Zulin kan? Yang hak tak betul tu. Nampak macam betul tapi bukan emas betul. Zulin kot, macam itulah. Jadi dia main curi. Dia main curi. Curi. Bila Zulin pergi kedai emas tahu lah. Betul tak kan? Kedai emas tahu ni emas tipu. Dia nak jual, tengok Zulin. Dia sakit hati, dia pergi ambil parang, dia pergi cari balik perempuan tu, dia pergi tetap perempuan tu. Tuan-tuan, orang jiwa mencuri, niat mencuri, tapi kadang-kadang dia bertindak lebih tuan-tuan. Satu kes lagi tuan-tuan ada. Tuan-tuan mungkin, tuan-tuan kena Haji Makno, dia duduk kat Kampung Selamat, meninggal pun dia lama dah. Dia polis lama tuan-tuan di KL, meninggal umur 80 lebih, 83 tahun. Cerita masa dia di Kuala Lumpur tu, cerita tahun 70-an lama dah. Satu pasangan Melayu baru kahwin dalam beberapa hari. Perompak masuk, mencuri masuk rumah dia, ikat tempat. Dia dengan bini dia. Curi ni daripada orang luar, daripada orang Indonesia, orang asing lah. Ikat dia dengan bini dia, niat nak mencuri. Tapi bila dia tengok kawan ni, bini kawan ni lawa, muda baru kahwin, dia perogol bergilir bini dia. Laki dia tu askar. Lepas tu laki dia kata kan, Haji Makno, kalau saya dapat, saya tembak mereka semua. Tuan-tuan, sebab kita nak jaga manusia, kita tak tahu kesan di sebaliknya, betul tak? Kita tengok kesan curi ni dahsyat tuan-tuan. Sebab tu orang kalau kena baru dia tahu betapa dahsyatnya. Dia kadang bila niat mencuri, tapi bila tak jadi dia akan sampai membunuh, mungkin sampai dia cederakan orang lain dan sebagainya. Itu kesan dia lebih berat. Saya habiskan tuan-tuan cerita tuan-tuan. Akan datang kita pergi yang kelima tu, mencontohi tingkah laku yang mulia manusia. Satu cerita lah tuan-tuan, saya habiskan. Ustaz Tungguru Harundin, dia mengajak satu masjid, meninggal dah rahimahullah, meninggal di Amerika tu. Masa dia mengajak satu masjid ni, ada satu orang lelaki jumpa Ustaz Harundin. Dia kata kat Ustaz Harundin, Ustaz, curi potong tangan ni zalim, kejam. Ustaz Harundin dia tak cakap apa, dia biar lah. Lepas tu Ustaz Harundin pun kuliah. Tapi bila masa Ustaz Harundin kuliah, dia tak dengar, dia balik rumah. Bila habis isyak, dia main balik naik motor. Tak apalah, semayang isyak. Dia main naik motor besar tuan. Harga puluh ribu motor besar. Semayang apa semua, balik motor dia kena curi. Motor Allah ni lah. Ni cerita Ustaz Harundin cerita. Motor dia kena curi, motor dia tu. Dia kata apa kat Ustaz Harundin, kalau saya dapat mati dia ni, tengok hang lagi sekan.
Dia tak tahu. Sebab tu Napoleon Bonaparte tu tahu. Ada tahu apa? Antara orang yang hebat daripada Perancis tu kan, revolusi Perancis tu. Dia sebut kalau kita tak boleh kawal, saya akan laksanakan hukum Islam. Cumanya bila kita nak laksana di negara kita ataupun di mana-mana, dia makan proses.